Syukur Alhamdulillah kerana dapat sama-sama kita berada di dalam dewan yang indah ini untuk pagi ini, bagi kita meneruskan program Apa Kata JNY dan Sehati Sejiwa yang dianjurkan secara bersama oleh pihak Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang dan juga pihak Politeknik Balik Pulau. Jadi bersama-sama saya pada pagi ini di atas pentas adalah 4 orang ahli panel yang akan berbicara mengenai tajuk patriotik, khususnya dalam kalangan generasi Y. Baik, panel yang pertama di sebelah kanan saya adalah saudara Faris, dan seterusnya Faiz. Di sebelah kiri saya saudari Hanis, dan juga yang di akhir sekali adalah saudara Alif. Baik, sebelum kita memulakan forum ni ataupun sebelum saya meneruskan kepada panel yang pertama, saya ingin menceritakan sedikit tentang format berlangsungnya forum pada pagi ini. Baik, pada pusingan pertama ini, setiap daripada panel yang ada akan diberi peluang untuk berkongsi pendapat ataupun cerita mengenai patriotik. Manakala pusingan yang kedua, kita akan memberikan tajuk kepada setiap panel, iaitu satu tajuk yang berlainan bagi mereka mengupas isi dan seterusnya berkongsi dengan para hadirin sekalian. Okey. Jadi di hadapan saya ini semua ataupun hampir semua yang ada di hadapan saya ini adalah generasi Y, dan untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, saya juga tergolong dalam generasi yang tersebut. Okey. Saya cerita sikit apa itu generasi Y sebenarnya. Siapa tahu apa itu generasi Y? Dia orang Pulau Pinang, dia cakap orang muda lah kan. Okey. Baik, generasi Y ni tidak ada satu tahun kelahiran yang spesifik. Okey, tetapi kebanyakan daripada penulisan yang menyatakan tentang generasi Y ini adalah golongan individu yang lahir mulai tahun 1980 dan ke atas sehinggalah tahun 2000. Okey, ada juga pendapat menyatakan sehingga tahun awal 90-an. Jadi yang ada di hadapan saya ni generasi Y ke tidak? Tak. Kalau tak, kalau generasi apa? X ataupun Z. Okey, tak kisah, tak apa, kita akan teruskan pusingan pertama forum Apa Kata JNY pada pagi ini. Justru itu saya ingin mempersilakan saudara Faris ya, untuk menerangkan tentang maksud patriotisme bagi Faris sendiri. Dan sebelum itu saya minta jugalah Faris untuk menceritakan tentang diri Faris sendiri kepada para hadirin sekalian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa. Baik, sebelum saya memulakan perbincangan tentang patriotisme, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Faris Haziq bin Adnan. Faris Haziq bin Adnan merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Balik Pulau sesi 2015-2016, dan saya berasal daripada Kelang, Selangor. Masih lagi menetap di sana. Okey, seterusnya mengambil jurusan Pengaturcaraan Teknologi Maklumat semester 3. Baik, bila kita bercerita tentang patriotisme ni adalah salah satu, saya kira lah sebagai satu indikator yang sangat subjektif. Bila kita kata subjektif ni, maksudnya dia sangat luas. Dia sangat anjal. Maksudnya, bila kita cakap pasal patriotisme, barangkali ada sesetengah golongan akan berfikir bahawa patriotisme itu adalah menceritakan tentang kemerdekaan sahaja, menceritakan tentang bagaimana usaha-usaha yang dijalankan oleh golongan terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan suatu ketika dahulu. Dan ada juga yang akan mendefinisikan sebagai semangat perpaduan. Tetapi apa yang generasi Y kini perlu tahu adalah patriotisme ni adalah didefinisikan sebagai semangat cinta akan negara, bangsa dan agama. Jadi kalau kita ceritakan tentang semangat cinta akan negara, adakah anda mencintai negara anda sendiri? Cinta akan negara, hadirin sekalian? Tidak? InsyaAllah ya. Baik, kalau kita ceritakan tentang
cinta akan negara, apa yang kita akan lakukan untuk menunjukkan yang kita ni cinta akan negara? Sudah tentu banyak usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk melahirkan rasa cinta kepada negara. Baik. Sebagai generasi Y, saya kira rasanya semua muda-muda lagi, siswa dan siswi sekalian. Jadi sebagai generasi Y ni kita perlulah melihat ke hadapan. Kita perlulah melihat ke hadapan, melihat ke masa hadapan sebab pernah berkatalah tokoh pada suatu ketika dahulu bagaimana kita nak lihat masa depan sesebuah negara itu dengan melihat kepada generasi masa kini, remaja masa kini. Jadi kalau kita lihatlah generasi muda masa kini, adakah kita merasakan bahawa negara kita sudah mencapai kemajuan yang kita inginkan? Mungkin ya, mungkin dan tidak. Ada bahagian yang telah mencapai kemajuan dan ada segelintir lagi masih lagi dalam keadaan kemunduran. Antaranya adalah mentaliti kita sendiri. Kita sebagai student, kita sebagai seorang pelajar, siswa dan siswi generasi Y, adakah kita punya tahap pemikiran sudah berada di tahap yang pertama? Adakah pemikiran kita masih lagi kekal di tahap yang ketiga? Jadi kalau kita kira tahap pemikiran kita, mungkin masih lagi ada yang kekal di tahap ketiga, di mana pemikiran tahap ketiga ini adalah pemikiran pelajar-pelajar di sekolah menengah. Jadi bila kita keluar daripada sekolah menengah, telah mengambil SPM dan sebagainya dan meneruskan pengajian tinggi, seharusnya kita mengubah pemikiran kita kepada ke arah yang lebih tinggi lagi, iaitu pemikiran aras pertama, di mana kita telah berfikir bagaimana cara untuk memajukan negara, di mana kita telah berfikir bagaimana cara untuk menaikkan lagi nama negara, berfikir lagi bagaimana cara untuk membangunkan negara dan seterusnya memberikan sumbangan kepada negara. Jadi bila kita lihat tentang masa hadapan, setiap kali kita berfikir tentang masa hadapan, pastinya kita akan berfikirkan tentang wawasan 2020. Jadi wawasan 2020 ini adalah satu gagasan yang harus negara capai menjelang tahun 2020. Hadirin sekalian, siswa dan siswi, tahun apakah yang kita sedang tinggal ini? Tahun 2016. Jadi tahun 2016 sehingga tahun 2020 hanya 4 tahun saja lagi yang tinggal. 4 tahun saja lagi yang tinggal untuk kita mencapai ke arah negara yang maju. Bila kita cerita tentang wawasan 2020, betul, wawasan 2020, kita mungkin akan terbayang kenderaan terbang di langit. Kita akan berfikir bahawa kereta sudah boleh terbang, kita berfikir bas pun sudah terbang dan sebagainya. Jadi bila kita cerita tentang wawasan 2020, sekarang 2016, ada nampak kereta terbang? Ada nampak kereta terbang, ada nampak bas terbang? Kalau ada tu mungkin special case lah tu. Mungkin special case. Jadi kita sebagai generasi Y, generasi muda, memang tanggungjawab kita untuk mencapai gagasan wawasan 2020 tersebut. Jadi bagaimana kita hendak mencapai wawasan 2020 tersebut? Seharusnya kita membantu negara kita untuk mencapai ke arah negara maju menjelang wawasan 2020. Jadi kalau kita lihat generasi muda kita pada masa kini, adakah anda yakin bahawa generasi masa kini, generasi Y ini mampu membawa negara ke arah wawasan 2020 menjelang tahun 2020 dalam masa 4 tahun saja? Adakah anda yakin? Jadi seharusnya sebagai rakyat negara Malaysia, seterusnya siswa-siswi generasi Y, belia-belia, kita seharusnya menitik beratkan tentang isu membawa negara ke arah wawasan 2020. Jadi dalam masa 4 tahun ini banyak usaha yang perlu kita lakukan untuk mencapai wawasan 2020. Jadi kalau anda lihat, adakah anda rasa generasi muda pada masa kini cinta akan negara? Nampak agak longgar. Rasa cinta akan negara tu macam tak tersemat kemas dalam diri masing-masing. Jadi bagaimana cara untuk memberikan rasa cinta kepada negara? Seharusnya kita sebagai generasi Y, kita harus faham, kita harus memahami apa itu maksud patriotisme itu sendiri. Jadi patriotisme itu didefinisikan sebagai semangat cinta akan negara, bangsa dan agama. Jadi kalau cintakan negara, seharusnya kita menghargai negara kita. Kita membangunkan negara kita. Kita memberikan yang terbaik untuk negara kita. Okey. Seterusnya, bila kita cerita tentang kemajuan negara,
Macam mana kita nak memajukan negara kita sendiri? Bila kita lihat, bila kita dengar, mungkin ada yang akan mengatakan bahawa negara sudah tidak mencukupi duit, sudah tidak mempunyai wang, sumber kewangan sudah tidak lagi turun dan sebagainya. Jadi kita sebagai generasi Y, apakah peranan kita untuk menunjukkan bahawa kita cinta akan negara, kita mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dalam negara? Jadi seharusnya kita memberikan yang terbaik. Sebagai contoh, bila saya ambil, kita menceritakan tentang patriotisme, cinta akan negara. Adakah generasi kita pada masa kini cinta akan negara? Jika mereka cintakan negara, sudah tentu mereka tidak akan melakukan jenayah, betul atau tidak? Sudah tentu mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan merosakkan negara tersebut, betul atau tidak? Seterusnya, kalau kita cintakan negara, adakah kita akan melakukan vandalisme? Tentu tidak, bukan? Jadi sebagai generasi muda pada masa kini, generasi Y, kita seharusnya mengurangkan bebanan negara. Di mana kalau kita buat vandalisme, sudah tentu kalau kita buat vandalisme, negara haruslah membayar wang dan sebagainya untuk mengembalikan fasilitis-fasilitis yang telah mereka providekan kepada rakyat-rakyat yang ada di negara Malaysia ini. Jadi kita sebagai seorang generasi muda, generasi Y, kita seharusnya memahami, kita harus faham apa itu sebenarnya patriotisme. Bagaimana kita nak melahirkan, menzahirkan patriotisme itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Faris yang bantu untuk menerangkan tentang maksud patriotisme sendiri ya. Baik, sedikit tambahan daripada saya untuk mencapai untuk ke arah mencapai negara maju pada tahun 2020, sebenarnya Malaysia menetapkan satu aras, iaitu negara berpendapatan tinggi sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama perlu ingat ya, kita juga kena ada semangat cintakan negara. Okey, pada masa tersebut kita kena ada semangat cintakan negara. Kalau tidak, berpendapatan tinggi saja tidak mencukupi ya. Okey, kita senang, tetapi apakah sumbangan kita kepada negara kita sebenarnya? Baik, untuk panel yang kedua, saudara Faiz. Baik, saudara Faiz ni baru lagi ya di Politeknik Balik Pulau, tapi dia cukup semangat. Jadi Faiz, boleh tak Faiz kongsi sikit dengan para hadirin pada pagi ini tentang macam mana ciri-ciri seorang yang patriotisme ni? Ada tak? Ada tak pada Faiz atau ada tak pada saya? Okey, ada tak pada hadirin yang ada pada pagi ini? Boleh Faiz cerita? Faiz terangkan tentang diri Faiz terlebih dahulu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Baiklah, saya dari saya tinggal di Ipoh Perak, Darul Rizwan. Itu tempat saya tinggal dan saya menempat di situ. Agak gemetar sedikit. Ya? Baiklah. Faiz pelajar jurusan apa di Politeknik ni? Saya diploma Teknologi Maklumat Rangkaian. Semester 1. Semester 1 tu sanggup menyahut cabaran untuk berada di atas pentas ini ya. Bukan senang Depan ni ramai orang ni. Okey. Beri tepukan semangat kepada Faiz. Tengok Faiz dah nampak bendera naik. Okey Faiz, boleh teruskan dengan penerangan mengenai apa ciri-ciri patriotisme tu tadi. Baiklah, ciri-ciri patriotisme yang ada pada diri kita sendiri. Okey, saya keluarkan 5 ciri-ciri saja. Pertama sekali adalah tanggungjawab kita terhadap negara kita sendiri. Patriotisme ni kita tahu tentang pasal setia pada negara, cinta akan negara. Tanggungjawab kita juga tak apa Faiz, teruskan ke yang ciri-ciri yang kedua macam mana pula Faiz? Baiklah, ciri-ciri kedua adalah kita berbangga sebagai rakyat Malaysia. Okey, baiklah, ciri-ciri yang kedua ni ada setengahnya. Mereka ni ada banyak kaum kita kat Malaysia ni kan, banyak kaum. Kadang-kadang bangsa Malaysia ni tak mengaku mereka adalah bangsa Malaysia. Tapi mereka mengaku mereka adalah bangsa Melayu, Cina dan India. Tapi sepatutnya kat Malaysia kita sebagai perpaduan kaum ni, kita patut bersatu padu dan kita perlu menjadikan negara kita ni jadi bangsa Malaysia, dan kita perlu mengaku diri kita adalah bangsa Malaysia.
Okey, baiklah. Ciri-ciri yang ketiga adalah semangat kekitaan. Daripada semua tempat-tempat kita pergi, mesti ada banyak-banyak kaum, patriotisme apa semua tu. Patriotisme. Kaum Cina, Melayu, India. Semangat kekitaan ni macam kita perlu campur semua sekali dalam, kita perlu hidup sama hidup. Adakah maksud Faiz kita perlu berada dalam kita perlu campur sama-sama kaum ni dan dalam masa yang sama perlu saling menghormati di antara satu sama lain. Betul Faiz? Betul macam tu. Okey, ciri-ciri yang keempat Faiz. Faiz kata ada 5 tadi kan, ciri-ciri keempat seterusnya apa dia Faiz? Ciri-ciri yang keempat ialah berusaha dan proaktif. Kita perlu hidup dalam yang aktif dan jangan memalu bila ada program tentang patriotisme ni. Kita kalau ada aktiviti gotong royong kita kena pergi. Kalau ada aktiviti yang melibatkan Malaysia, macam kita tak lama lagi nanti kita nak menyambut kemerdekaan kan. Kita perlu sambut semua sekali. Jangan duduk rumah, duduk tidur, jangan. Okey, sebenarnya hadirin yang ada dalam dewan ni lebih kurang 1000 orang ni merupakan ciri-ciri generasi Y yang berpatriotisme. Sebab apa? Faiz kata ciri keempat kena aktif kan, kena hadir program kan. So hari ni tahniah kepada semua, berikan tepukan gemuruh kepada diri masing-masing kerana berada bersama-sama kami dalam dewan ini. Okey Faiz, yang ciri yang terakhir kan? Ciri Terakhir adalah ciri-ciri yang berilmu. Setiap daripada kita ni perlu berilmu untuk menghidupkan negara kita ni. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak hidup dekat dunia ni? Apa-apa tak tahu, isu-isu pasal negara kita tak tahu. Kalau semua tak tahu, apa dah jadi? Kita perlu lah ambil tahu pasal isu-isu negara sikit, perlu politik. Janganlah duduk senyap je, buat-buat tak tahu. Okey Faiz. Okey, terima kasih Faiz, panel kita yang kedua kerana sudi berkongsi mengenai ciri-ciri patriotisme. Saya setuju dengan Faiz, iaitu dalam kalangan kita ni kita perlu mendalami ilmu, dan bukan sahaja ilmu apa bidang kita belajar sekarang ni, tetapi juga ilmu kenegaraan. Sebab apa? Kita adalah pemimpin yang akan memimpin negara lagi 10 dan 20 tahun lagi. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan kat depan ni, saudara-saudari ni berkemungkinan akan ambil tempat apa yang berbahagia Datuk Seri Helmi sebagai ahli parlimen satu masa nanti, insya-Allah. Orang balik pulau kan? Mana tahu. Okey? Baik, kita ke panel yang seterusnya, saudari Hanis. Okey? Saudari Hanis, saya rasa nak tanya Hanis lah. Macam manalah kita nak tingkatkan semangat patriotisme dalam diri kita ni. Okey, mungkin Hanis boleh bagi sedikit pendapat dan penerangan mengenai peningkatan semangat patriotisme dalam diri. Dipersilakan Hanis. Okey, terima kasih mula diucapkan kepada moderator kita. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang ada di dewan ini. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hanis Nadira binti Muhammad Yusni. Dan saya merupakan Majlis Perwakilan Pelajar, memegang jawatan sebagai Integrasi Nasional. Saya juga mengambil jurusan diploma dalam bidang pengaturcaraan. Kemudian saya merupakan orang balik Pulau Pinang. Siapa orang balik Pulau angkat tangan? Kita sapa balik Pulau. Okey, sebelum Hanis teruskan, boleh tak beri tepukan gemuruh? Dia Interaksi Nasional apakah tadi? Okey. Orang balik pulau ni, hampa bagi semangat sikit kat dia. Okey Anis, teruskan Anis. Okey, sebelum tu izinkan saya cakap orang Penang kita orang Penang kan. Okey. Sekarang ni saya nak masuk pasal langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri. Okey, sebelum saya nak cakap pasal langkah-langkah tu, saya nak cakap pasal apa yang macam mana semangat patriotisme dalam diri pelajar sekarang ni. Sejak kebelakangan ni lah yang saya perhatikan, semangat kemerdekaan tu dah kurang, dah tak macam dulu. Macam Tok Wan saya, ayah saya duk cerita,
Kalau nak basikal tu apa bendera tu kalau boleh 50 bendera nak pasang kat basikal tu. Lepas tu macam Tok Basir duk cari buluh nak kalau boleh nak pasang dekat rumah tu kalau boleh tinggi sampai tinggi lah. Punya nak kata semangat merdeka tu. Lah ni dah kurang kat kereta pun dah orang suruh baru nak bubuh. Nampak tak kat situ pun kita dah perhati kira macam patriotisme tu dah kurang dah dekat diri sendiri tu. So langkah-langkah yang kita boleh ambil ialah kita kena start daripada bawah. Walaupun benda ni klise lah, contoh apa pepatah yang dia kata melentur buluh biarlah dari rebungnya, tapi benda tu fakta. Memang apa pun kita kena start daripada awal. Takkan tiba-tiba pokok kita nak ambil pokok daun dia terus. Kita kena start pada akar dulu, betul tak? Okey. So langkah-langkah yang pertama ialah peranan ibu bapa tu sendiri. Daripada kita mula tu, ibu bapa tu kena macam majlis kemerdekaan kan 31 Ogos. Takkan kita nak duduk rumah, nak tengok TV. Takkan yang tu saja. Ibu bapa tu kenalah bawa anak-anak pergi menyambut, pergi museum ke. Walaupun kita kecil lagi, tapi at least kita dah boleh nampak benda-benda yang bersejarah. Macam tu. Kemudian ibu bapa tu dalam kereta tu takkan nak duduk diam je kan. Ibu bapa tu kenalah cerita pasal tokoh-tokoh negara kita, cerita pasal pengorbanan dia, sengsara pengorbanan kita, tokoh-tokoh kita yang dulu tu. Kemudian habis kepada peranan ibu bapa, peranan sekolah, pihak sekolah itu sendiri. Kita sekolah 17 tahun, sampai 17 tahun, takkanlah kita tak dapat apa-apa langsung daripada sekolah tu. So sekolah ni memainkan peranan yang penting. Sekolah ni dia kena macam sekolah rendah, selalu kita ada nyanyian lagu patriotik, ikut kelas dapat juara semua tu. Walaupun dengan hanya menyanyi lagu, at least dengan ayat-ayat lagu tu kita dah boleh dapatkan semangat tu sendiri. Kemudian pertandingan berwarna dan macam-macam lagi lah. Kalau untuk sekolah menengah pula, macam lawatan saya belajar tu, saya nak pesan lah ni hampa ni nanti kalau hampa nak kahwin dah ada anak semua tu, kalau anak-anak nak pergi lawatan tu, bagi pi. Betul tak? Betul lah saya cakap macam bagi dia tengok walaupun lawatan sambil belajar. Bila pergi dengan kawan-kawan ni lagi seronok sebab mereka akan lebih banyak bertanya. Macam kalau lawatan klise pergi Melaka, KL dan juga Johor. Betul tak? Kalau lawatan je pergi yang tu je. Tapi memang betul lah sebab sejarah Melaka merupakan kota bersejarah. So tu peranan pihak sekolah. Kemudian media massa. Media massa juga merupakan peranan yang penting lah. Walaupun media massa ni kita tengok dalam spot yang kecil, tapi macam media massa ni peranan yang dia boleh buat, contoh boleh tayangkan balik filem-filem yang mencorakkan unsur kemerdekaan lah. Sebagai contoh cerita Sarjan Hassan, Bukit Kepung, betul Cik Afan kan? Cerita-cerita macam tu lah. Walaupun duduk kat rumah, kita goyang kaki, bila kita tengok cerita, kita dah boleh faham dah macam mana tokoh-tokoh dulu mereka memperjuangkan negara kita. Kemudian dalam surat khabar, kita boleh membuatkan satu artikel tentang cerita mengenai patriotisme itu sendiri. Kemudian yang terakhir ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan kalau boleh tak payahlah konsert semua tu. Kurangkan. Kita kena ni lah bagi mengadakan konsert, bukan konsert, kita mengadakan aktiviti yang berfaedah lah kepada generasi kita yang akan datang ni. So tu je lah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih pada Anis ya. Okey, untuk meningkatkan patriotisme. Dia sebenarnya saya nak kongsi sikit lah. Saya pernah pada sambutan 50 tahun merdeka, iaitu pada tahun 2007. Pada masa tu sangat grand sambutan kemerdekaan dan pada masa tu saya terpilih dalam kalangan 50 orang daripada rakyat Malaysia ni untuk konvoi mengelilingi Malaysia selama 50 jam tanpa henti dan berakhir di dataran MBSA Shah Alam. Pada ketika itu, kamu bayangkan 50 jam bawa motor tak berhenti, tak mandi, tak gosok gigi, semua tak lah no. 50 jam bawa motor je. Tapi kan di akhirnya pada detik 12.30 malam 31 Ogos 2007 nyanyian lagu Negaraku dengan menaikkan jalur gemilang boleh menitiskan air mata sebenarnya. Okey. Rasa semangat tu sangat berlainan, okey.
memang terlalu menakjubkan. Okey, dan saya rasakan pada ketika itu adalah sambutan kemerdekaan yang pada diri saya paling bermakna sebenarnya. Baik, bagi pusingan pertama ni, yang terakhir sekali saya mempersilakan panel yang keempat Alif untuk menceritakan sedikit ya mengenai kesan dan kepentingan semangat patriotisme ni. Apa kesan dia terhadap kita, khususnya generasi Y yang berada di hadapan saya dan juga diri saya sendiri sebenarnya. Dipersilakan Alif. Okey, terima kasih diucapkan kepada tuan moderator kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Alif Arif bin Mahazir, berasal daripada Kemunting, Perak. Sini ada orang Perak tak? Alright, okey. Bagi support boleh. Okey, dekat sini saya merupakan ahli jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar dan merangkul jawatan sebagai Exco Kolaborasi dan Komunikasi Korporat. Dan saya akan terangkan tentang kesan ataupun kepentingan kenapa patriotik ni penting bagi generasi Y, especially generasi Y. Kalau kita nak diikutkan daripada kita sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, ke IPTA sekalipun, kita sebut patriotisme berulang-ulang. Tapi pernah tak terfikir apa yang dimaksudkan dengan patriotisme ni, apa yang dimaksudkan dengan patriotik ni? Tengok orang cakap patriotik ni cinta akan negara, tapi sebenarnya cinta akan negara tu tak cukup. Semua orang boleh sebut saya cintakan negara, semua orang boleh sebut saya sayangkan negara, tapi dari segi perbuatan, dari segi fizikal, how you show it, macam mana you tunjuk you cinta akan negara. Okay? Dan pentingnya kalau nak diikutkan, penting kalau kita kena cintakan negara ni, sebab kalau tiada cinta akan negara, tiada semangat patriotik akan negara, tidak mustahil negara kita akan jatuh dan negara kita akan menjadi sebuah negara yang mundur. Nak ke Malaysia jadi negara mundur? Nak ke Malaysia jadi macam Palestin, Syria, perang sana sini? Tak nak. So kita patut bersyukur kalau, sebab Malaysia ni negara yang aman damai, negara yang tak ada perang, tak ada gaduh sana sini. Dan kepentingan yang pertama yang saya boleh kupaskan ialah untuk kekalkan semangat cinta akan negara. Tujuan patriotik disematkan di dalam jiwa dan diri, especially Gen Y ni, untuk kekalkan semangat cinta akan negara. Okey, saya bagi satu contoh For example, anda beli kereta baru, anda ada kenderaan baru. Sayang tak kereta tu? Sayang tak motor tu? Sayang kan? Agak-agak berani tak ambil kunci kenderaan tu, pergi calak sendiri kereta tu? Berani tak? Siapa berani buat? Seorang pun tak berani. Sebab apa? Sayang punya pasal tak berani buat. Sama lah macam negara ni. Kalau you cintakan negara, kalau you sayangkan negara you sendiri, you takkan berani nak jatuhkan maruah negara you. You akan buat something, you akan cari jalan macam mana nak naikkan negara ni. Walaupun sebesar zarah usaha tu, tapi you akan rasa, aku dah cukup berbakti untuk negara ni. Okay? Dan yang poin yang kedua yang saya akan kupakan ialah tujuan patriotik disematkan di dalam jiwa kita nak, especially generasi muda, ialah sebagai pemangkin kemajuan negara. Kita ni sebenarnya ni, yang depan saya ni semua bakat-bakat engineer, bakat-bakat doktor ni, insya-Allah ni. Dan itu yang dimaksudkan sebagai pemangkin kemajuan negara. Sebab kita nak majukan negara, kita nak negara kita maju, kita nak negara kita setanding dengan negara luar, teknologi dari segi fakultinya dan dari segi aksesorinya dan sebagainya lah, kita nak setanding dengan negara luar. Kalau kita tengok Malaysia zaman sekarang ni hampir majulah kan, dengan media sosial, dengan teknologi yang canggihnya, menyebabkan kita hidup senang dan mewah. Dan pada zaman sekarang ni, siapa yang buat benda tu? Orang-orang yang jenis, orang yang usaha. Dan kalau boleh kita nak Malaysia pun macam tu, kita nak ada orang yang daripada Malaysia yang buat, yang menaikkan kemajuan negara, macam menciptakan satu produk ataupun menciptakan sesuatu yang boleh menaikkan nama negara. Dan poin yang ketiga ialah dapat memupuk perpaduan kaum. Kita duduk kat Malaysia ni sebenarnya macam-macam bangsa ada. Kat mana-mana pun kita akan nampak Melayu, Cina, India, Iban dan sebagainya lah. Kita kalau boleh tak nak ada istilah rasis dalam hidup. Tolong, please, saya seru kepada semua generasi Y, jangan ada istilah rasis walaupun sekali.
kita kan kawan. Cuba ingat satu istilah ni, kita kan kawan. So macam kenapa you nak gaduh dengan India, you nak gaduh dengan Cina, you nak gaduh dengan Melayu, sedangkan kita boleh duduk di bawah satu bumbung yang sama. Macam kita dah dengar satu lagu ni, pada sekolah rendah kita dah dengar. Saya anak Malaysia. Nampak tak? Menunjukkan kita ni anak Malaysia, kita ni di bawah satu bumbung. Tak adalah macam Melayu saja, Cina saja, India saja, tak ada. No. Tujuan patriotik ni untuk supaya kita sama-sama naikkan negara. Tak kisahlah you bangsa apa pun, sama-sama berjuang, sama-sama naikkan negara Malaysia ni. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dan yang poin yang terakhir yang saya akan kupaskan ialah samalah macam tadi, dapat menaikkan imej negara. Kita ni sebenarnya kita ni ada tanggungjawab kita sendiri. For example lah, kalau orang luar datang negara kita, tiba-tiba dia tanya pasal KLCC. Contoh dia tanya, orang luar, orang Mak Saleh kan, tanya kita, excuse me, can I ask you about this KLCC, who made this KLCC? Agak-agak lah kan, kalau kita ni tak ada ilmu macam panel kedua kita sebut, kita kena jadi orang berilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita nak jawab apa dekat orang luar tu? Takkan kita nak cakap, sorry sir, I don't know. Adakah kita rakyat Malaysia kalau macam tu? Sorry sir. Ataupun bahasa rojak kan, sorry, I don't know kan, jenis bahasa rojak kan. So takkan kita nak macam tu? At least ada sedikit pengetahuan. Siapa yang bina Kuala Lumpur KLCC tu, siapa? Agak-agak siapa? Asal idea KLCC ni, kalau tak silap saya, dia asal daripada idea Perdana Menteri kita yang hebat, Tun Dr. Mahathir lah. Okay. Dan apa yang saya cuba nak maksudkan ni, kita kena naikkan imej negara. Kod lagu mana pun kena naikkan imej negara. Tu salah satu contoh simple yang boleh saya bagi. Okay. Contoh yang lain, for example, kita ni terpilih untuk pergi belajar ke luar negara kan. For example, orang luar negara tanya, how about your country? What is it like to be a Malaysian? Okay, kita waktu tu, kita wakil Malaysia tau. Wakil Malaysia waktu tu. Waktu tu kita je orang Malaysia, orang lain semua warga negara UK. Kita je orang Malaysia waktu tu. Dan waktu tu kita patut rasa bangga untuk ekspresikan, oh, I am proud to be a Malaysian. Malaysia is a multicultural country dan sebagainya. Dan saya seru sangat-sangat kepada generasi Y agar sentiasa tanamkan patriotik ni dalam diri sendiri. Tak kisahlah bila-bila masa pun, jangan bulan 8 baru nak gantung bendera. Kan. Jangan bulan 8 baru nak nyanyi lagu lagu patriotik dan sebagainya. Dia kalau boleh setiap masa, the whole time. Kalau you buat macam tu, insya-Allah you akan rasa patriotik tu dalam diri sendiri, you akan rasa membakar, rasa semangat patriotik tu dia akan jadi lain. So setakat ini saja yang saya boleh kupas, dan pusingan kedua insya-Allah saya akan kupaskan tajuk yang lebih menarik lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Alif kerana berkongsi mengenai kesan dan kepentingan semangat patriotisme khususnya pada generasi Y. Dan juga terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kerana telah mengupaskan satu tajuk iaitu patriotisme dan memberi pendapat masing-masing. Okey, untuk pusingan pertama ini. Baik. Untuk pusingan kedua, okey, agak menarik lagi. Tajuk yang diberikan kepada saudara Faris ahli panel pertama pada pagi ini adalah berkenaan dengan rukun negara. Okey. Semua yang ada dalam dewan ni, masyarakat Malaysia ataupun orang panggil warga negara Malaysia pasti tahu dan kena patuh kepada rukun negara. Justru itu, bagi meneruskan sesi seterusnya dan mengupas tajuk rukun negara ini, saya dengan segala sukacitanya menyerahkan penjelasan kepada untuk Faris menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai rukun negara. Dipersilakan Faris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bila kita bercakap tentang rukun negara, saya pasti sejak kita umur 7 tahun lagi, kita sudah mengangkat ikrar rukun negara setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin kita akan mengangkat ikrar rukun negara. Jadi saya pasti mungkin majoriti masyarakat di Malaysia ni sudah pun hafal, sudah pun
masak dengan rukun negara ni. Jadi bila kita cakap tentang rukun negara, pastinya kita akan bercakap tentang kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan dan sebagainya. Tetapi bila kita bercakap tentang rukun negara, adakah anda tahu apakah sebenarnya itu rukun negara? Apakah indikator yang tersimpan di sebalik rukun negara itu sendiri? Jadi bila kita bercakap tentang rukun negara, bila kita bercakap tentang rukun negara, kebiasaannya kita akan terfikirkan rukun negara ini adalah salah satu prinsip yang kita perlu patuhi, 5 prinsip yang perlu kita patuhi dan sebagainya. Jadi kalau saya nak definisikan rukun negara itu sendiri, saya rasa mungkin ramai yang dah tahu pun sebenarnya apakah itu rukun negara, sebab daripada umur 7 tahun, mungkin sekarang sudah 20 tahun dan ke atas. Jadi kita dah masak dengan apakah itu sebenarnya rukun negara. Bila kita nak cakap okey, rukun negara ini telah ditubuhkan setahun selepas berlakunya pencetusan pertumpahan darah pada tahun 1969 pada 13 Mei. Setahun selepas itu gerakan selepas itu telah ditubuhkan oleh Majlis Gerakan Negara dan sebagainya. Jadi kalau kita nak cerita tentang prinsip-prinsip itu sendiri, mungkin kita dah masak. Sejak umur 7 tahun lagi kita telah pun didedahkan dengan apa itu sebenarnya prinsip, 5 prinsip rukun negara. Jadi 5 prinsip rukun negara. Bila kita cakap tentang 5 prinsip rukun negara, sudah tentu yang bermula pada atas sekali, paksi teratas sekali adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya, tahukah anda, hadirin-hadirat yang berada dalam dewan sekalian, sebenarnya anda duduk dalam dewan ini pun sebenarnya anda telah mematuhi 5 prinsip rukun negara. Lihat kiri dan kanan anda, lelaki di sebelah kanan dewan, perempuan di sebelah kiri dewan. Jadi ini adalah salah satu prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan, anda mematuhi batas-batas pergaulan. Lelaki dan perempuan duduk secara berasingan. Jadi ini adalah salah satu, telah dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Rukun negara ini sebenarnya kalau kita sedar ataupun tanpa kita sedar, kita telah praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Macam yang saya cakap tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kita menjaga batas pergaulan. Seterusnya, lihatlah di atas kerusi yang anda yang sedang anda duduk sekarang ini. Masih dalam keadaan sebaris, betul atau tidak? Betul atau tidak? Tak. Mungkin ada yang tak tu mungkin tak mematuhi prinsip 5 rukun negara lah. Jadi jika anda lihat masih lagi dalam keadaan yang sebaris, tak adalah tiba-tiba jadi bentuk 3 segi ke, jadi bentuk pentagon ke, jadi bulat ke. Ini kerana anda mematuhi prinsip 5 prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Anda mematuhi undang-undang, duduk di dalam ni, duduk secara dalam satu barisan dan tidak menggerakkan kerusi yang telah disusun oleh pihak penganjur. Jadi ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan anda sebagai rakyat Malaysia telah pun mempraktikkan prinsip rukun negara. Seterusnya saya ambil contoh lain pula. Kita ambil contoh yang terakhir sekali, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ada yang tak pakai baju dalam ni? Semua pakai baju, betul tak? Baik, semua pakai baju secara sopan. Yang perempuan berhijab bagi yang muslim, yang lelaki memakai pakaian yang menutup aurat dan sebagainya. Ini adalah yang telah kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Kita telah praktikkan kehidupan seharian kita dengan 5 prinsip rukun negara. Jadi dengan adanya paksi prinsip rukun negara ini, negara mampu menjadi sebuah negara yang maju. Seterusnya, rakyat juga mampu hidup dalam keadaan aman dan damai. Jadi saya suka untuk membawa kembali anda ke zaman 1969. Jadi pada tahun 1969 ni, sedikit sorotan lah berkenaan dengan kisah yang berlaku pada 13 Mei 1969 pada waktu itu. Jadi keadaan ini tidak akan terjadi sekiranya pada waktu itu telah pun wujud 5 prinsip rukun negara. Jadi sekiranya pada tahun 1969 itu telah wujud prinsip rukun negara ini, mungkin barangkali pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei itu tidak akan berlaku sama sekali. Jadi punca berlakunya keadaan di mana pertumpahan darah ini berlaku adalah salah satunya adalah disebabkan masyarakat tidak bersatu padu. Masyarakat pada waktu itu tidak bersatu padu, di mana pada ketika itu tahap asabiah orang Melayu dan Cina sangat-sangatlah tinggi, di mana perkauman itu adalah satu perkara yang sangat-sangat orang kata trigger lah pada waktu itu. Sangat-sangat dalam keadaan yang sangat kritikal. Jadi pada waktu itu orang Cina pun dengan orang Cina saja, orang Melayu pun dengan orang Melayu saja. Ini bukan apa yang kita ingin lihat. Jika saya bawa pula sebelum tahun 1997, sebelum kemerdekaan, semasa British datang ke Malaysia.
drag semula sejarah supaya anda dapat recap apa yang berlaku pada ketika itu. Jadi pada tahun 1957 sebelum tu British telah datang ke Malaysia. Jadi mereka telah melaksanakan satu sistem di mana sistem itu disebut sebagai sistem pecah dan perintah. Jadi dalam sistem pecah dan perintah ini, masyarakat Melayu duduk di kampung-kampung menjalankan aktiviti pertanian. Seterusnya masyarakat Cina pula duduk di bandar-bandar, di pekan-pekan pada waktu itu untuk melaksanakan aktiviti perniagaan. Dan seterusnya masyarakat India pada ketika itu ditempatkan di estate-estate. Pada ketika itu untuk menjalankan kerja-kerja ladang. Jadi disebabkan pecah dan perintah ini, pada waktu itu memang kita tidak dapat lihat perpaduan macam yang kita boleh dapat dalam dewan ini sekarang, di mana masyarakat Cina, masyarakat India dan masyarakat Melayu dapat duduk bersama-sama dalam satu majlis pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada semua sebab dapat mengekalkan perpaduan sehingga ke hari ini. Jadi kalau kita lihat pada waktu itu, pada waktu itu kita tidak dapat lihat interaksi di antara orang Melayu, orang Cina dan orang India. Pada waktu itu sangat-sangatlah kritikal apa orang kata tahap perkauman pada waktu itu. Dan juga yang menyedihkan lagi, pada waktu itu pendidikan juga telah pun dipisahkan, di mana orang India mempunyai tahap pendidikan mereka sendiri, orang Melayu pun mendapat tahap pendidikan mereka sendiri dan orang Cina pun sama, mendapat tahap pendidikan mereka yang berasingan. Maksudnya equality pada waktu itu tidak wujud pada waktu itu. Persamaan taraf pada masa itu memang tidak ada. Jadi keadaan ini telah berlarutan sehinggalah British mengenakan syarat supaya perpaduan kaum itu penting untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi selepas tahun 57, selepas kemerdekaan, tercetusnya golakan perkauman. Mengapakah keadaan ini terjadi? Keadaan ini terjadi adalah kerana mereka tidak mematuhi prinsip lima prinsip rukun negara. Kerana pada ketika itu prinsip rukun negara ini masih lagi tidak wujud, dan pada ketika itu perpaduan kaum itu tidak dilihat satu indikator yang penting untuk dilaksanakan. Jadi pada ketika itu memang keadaan sangatlah menyedihkan, dan selepas berlakunya peristiwa 13 Mei itu Majlis Gerakan Negara telah pun melaksanakan apa orang cakap tadi, 5 prinsip rukun negara inilah. Jadi 5 prinsip rukun negara ini kalau kita nak lihat sebenarnya sangat-sangat membantu. 5 prinsip rukun negara ini sangat-sangat membantu dari segi kalau kita lihat perpaduan kaum. Yang pertamanya perpaduan kaum. Perpaduan kaum pada masa kini kita melihat kepada 5 prinsip rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Kita lihat kesopanan dan kesusilaan. Bila lihat pada kesopanan dan kesusilaan, kita bersopan santun sesama kaum, sesama orang Malaysia. Jadi bila kita cakap dengan mereka secara bersopan santun dan sebagainya, kita dapat mengekalkan keseimbangan kehidupan secara harmoni lah. Seterusnya yang 5 prinsip rukun negara ini salah satu apa saya kira sebagai sesuatu yang unik lah. Kerana 5 prinsip rukun negara ini mampu dan berjaya untuk menarik semua kaum untuk hidup secara harmoni. Bila kita lihat tentang prinsip rukun negara ini, bila kita lihat kepada kedaulatan undang-undang, kita lihat kepada kesetiaan kepada raja dan negara dan sebagainya. Jadi bila kita praktikkan benda itu, insya-Allah negara kita akan berada dalam keadaan yang aman dan damai. Macam baru-baru ni kita seringkali digemparkan dengan berita mengenai pengeboman yang berlaku di Madinah yang didakwa telah dilakukan oleh IS. Jadi IS ini yang didakwa mungkin telah pun berada di negara kita. Jadi perkara ini boleh dielakkan dan dapat dikurangkan, saya pasti mungkin boleh dimansuhkan pun di Malaysia sekiranya kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab mempraktikkan prinsip 5 rukun negara. 5 prinsip rukun negara. Jadi kalau kita lihat kedaulatan undang-undang, kalau kita patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita, adakah jenayah akan berlaku? Adakah jenayah akan berlaku? Sudah tentu tidak. Sebabnya kita telah mematuhi 5 prinsip rukun negara. Seterusnya berbalik kepada isu IS sebentar tadi itu. Bila kita patuh kepada 5 prinsip rukun negara, adakah IS akan berjaya masuk
dan menular ke dalam pemikiran anak-anak muda pada masa kini. Saya agak khawatir sebenarnya bila membicarakan tentang isu IS ni, kerana kebanyakan berita-berita yang diperolehi daripada media sosial dan sebagainya menunjukkan bahawa generasi Y, generasi muda kita pada masa kini telah pun ramai yang terlibat dalam kegiatan terorisme tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membimbangkan dan merisaukan kebanyakan pihak, terutamanya kami sendiri, kerana alhamdulillah di Politeknik Oleh Pulau ini masih lagi belum ada lagi mana-mana pelajar yang menyertai IS dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Tetapi ini adalah perkara yang sangat-sangat merisaukan, kerana sekiranya perkara ini terus menular ke dalam hati dan jiwa pelajar-pelajar kita ini, mungkin suatu hari nanti mungkin negara kita akan menjadi seperti Syria, mungkin akan menjadi seperti Iraq, mungkin akan menjadi seperti Palestin dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, jadi kita seharusnya memahami apakah sebenarnya itu konsep rukun negara, apakah 55 prinsip rukun negara, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Jadi kita patuh kepada perlembagaan negara kita, insya-Allah negara kita akan berada dalam keadaan yang stabil. Seterusnya bila cakap tentang keluhuran perlembagaan, selalunya kita akan mendengar, memang kita akan dengar yang ada sesetengah pihak akan cuba menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Jadi sekiranya golongan-golongan ini berpegang teguh kepada 5 prinsip rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan, mereka patuh kepada perlembagaan, mereka patuh bahawa dalam perlembagaan telah mengkelaskan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, telah mengkelaskan bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara Malaysia. Sekiranya mereka patuh kepada perlembagaan ini, insya-Allah perkara-perkara seperti ini tidak mungkin akan berlaku. Cubaan-cubaan untuk menjatuhkan kerajaan mungkin tidak akan berlaku. Seterusnya bila kita kupaskan lebih lanjut berkenaan dengan isu rukun negara. Jadi rukun negara ni rukun dan negara. Jadi sekiranya rukun negara ini tidak dipraktikkan pada generasi yang pada masa kini, saya kira mungkin negara akan mengalami permasalahan yang sama pada 13 Mei tahun 1999 tersebut. Mungkin perkara itu akan berulang kembali pada masa kini. Adakah anda ingin melihat negara kita berada dalam keadaan darurat? Tidak, bukan? Adakah anda ingin melihat negara kita dalam permasalahan perkauman, pertumpahan darah dan sebagainya? Sudah tentu tidak, bukan? Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita selaku generasi muda, generasi Y yang mempunyai teknologi yang saya kira mempunyai generasi yang hidup dalam keadaan teknologi yang sangat-sangatlah maju, yang sangat-sangat pesat. Jadi kita sebagai generasi muda, peranan kita untuk membawa ideologi ini, untuk menerangkan kepada generasi yang seterusnya dan juga generasi yang sebelumnya berkenaan tentang konsep rukun negara, bagaimana kita mempraktikkan rukun negara itu sendiri, bagaimana cara kita untuk mengekalkan keharmonian negara. Jadi sebagai generasi muda, peranan kita sebagai generasi muda untuk mendepani cabaran pada masa hadapan, untuk menghalang daripada berlakunya isu-isu perkauman dan sebagainya. Jadi rukun negara ini adalah satu perkara yang sangat penting, saya kira. Kita perlu ada kesedaran dalam memahami apa itu sebenarnya maksud rukun negara itu sendiri. Jadi rukun negara ini saya kira perlu ada dalam diri setiap pelajar, setiap siswa dan siswi, setiap generasi muda, setiap belia-belia yang berada di luar sana. Mungkin dalam dewan ini mungkin 1 atau 2% sahaja belia yang hadir dibandingkan dengan belia di luar sana. Jadi kita sebagai generasi yang bertanggungjawab, generasi muda, generasi Y yang bertanggungjawab, tanggungjawab kita setelah kita mendengar pendedahan dalam dewan ini, kita bawa keluar. Kita explain pada kawan-kawan kita yang tak hadir pada hari ini. Kita memberitahu kepada diorang apa itu sebenarnya peranan rukun negara dalam mengekalkan keharmonian negara. Seterusnya bila kita lihat kepada dalam konteks kemajuan negara itu sendiri, macam saya pernah cakap dalam bahagian pertama, kemajuan negara itu adalah tanggungjawab kita. Jadi macam mana kita nak memajukan negara dalam konteks rukun negara? Jadi dalam konteks rukun negara itu sendiri, kita telah meletakkan kedaulatan undang-undang dan sebagainya. Jadi memang tanggungjawab kita lah untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi tanggungjawab kita juga lah untuk mengekalkan keharmonian kerajaan. Sekiranya kerajaan berada dalam keadaan yang tidak stabil kerana rakyatnya tidak hidup dalam harmoni, berkacau bilau,
keadaan tidak aman di Malaysia? Adakah negara kita akan terus berfungsi? Adakah negara kita akan terus stabil? Adakah kerajaan kita akan terus stabil? Sudah itu tidak, bukan? Jadi sebagai apa orang kata generasi muda yang bertanggungjawab pada masa kini, saya yakin dalam Dewan ini mungkin akan ada yang menjadi Perdana Menteri, akan ada yang akan menjadi menteri-menteri yang akan menggantikan menteri-menteri kita yang berada dalam kabinet pada masa sekarang ini. Jadi anda pada masa hadapan bakal menjadi pemimpin kepada keluarga masing-masing, pemimpin kepada komuniti masing-masing dan juga pemimpin kepada negara. Jadi memang tanggungjawab anda untuk menyedarkan diri dan untuk memahami apakah itu sebenarnya konsep rukun negara itu sendiri. Malaysia adalah satu negara yang sangat-sangat istimewa. Kerana adanya rukun negara ini, kita dapat hidup dalam keadaan yang sangat harmoni, di mana Melayu dapat hidup bersama Cina dan India, seterusnya ada kaum-kaum lain, ada Siamis, ada juga Iban dan sebagainya. Jadi kita hidup dalam keadaan yang sangat-sangat harmoni. Kita hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Jadi disebabkan kehidupan yang sangat harmoni ini, negara mampu dimajukan lagi. Jadi kalau negara ini dapat terus mengekalkan momentum pada masa kini sehingga yang ke arah masa hadapan, insya-Allah negara kita akan menjadi negara yang setanding dengan negara-negara yang akan datang. Okay, terima kasih Faris tentang penerangan mengenai rukun negara. Baik, Faris ada menyentuh mengenai perpaduan kaum. Jadi sebenarnya para hadirin sekalian, negara kita Malaysia sebenarnya amat disegani di peringkat dunia kerana perpaduan kaumnya. Kita mampu menyatukan pelbagai bangsa untuk mentadbir negara. Okey, jadi untuk panel seterusnya, saya mintalah saudara Faiz untuk menambah sedikit pendapat Faiz dan juga penerangan mungkin mengenai perpaduan kaum. Dipersilakan Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua pegang bendera tu. Okey, angkat bendera. Okey, nampak bosan dah semua ni. Okey, kibar sikit. Okey, baiklah. Jatuhkan bendera. Tajuk saya pada hari ini adalah perpaduan kaum. Dekat Malaysia ni, dia negara ni memang sangat istimewa. Sebab dekat luar negara Malaysia ni tak ada yang kaum banyak-banyak kaum ni. Malaysia ni kira istimewa lah. Istimewa sebab Malaysia ada kaum etnik yang berbilang bangsa, adat dan istiadat dan lain-lain lagi. Kaum yang terbesar di Malaysia ni adalah kaum Melayu, Cina dan India. Okay, baiklah, saya imbas balik pada waktu kemerdekaan tu. Sebelum kita merdeka ni, perpaduan kaum ni tak adalah rapat sangat kan. Waktu kita nak merdeka tu, kita ada kontrak sosial, kita ada perjanjian kontrak sosial tu. Itu terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Mereka bersatu padu untuk membangunkan dan memerdekakan negara ni. Sampai sekarang ni, perpaduan kaum ni dulu dengan sekarang lain dia punya perpaduan. Perpaduan dulu untuk merdeka, tapi perpaduan sekarang ni kita untuk memajukan Malaysia kita ni sendiri. Okey, baiklah. Kekuatan negara kita ni adalah gantung pada perpaduan kita sendiri. Tak lain tak bukan perpaduan. Itu je. Okey, baiklah, kita sentuh tentang perkauman ni. Dia punya istimewa antara setiap kaum-kaum ni ada berbeza-beza tau. Ada makanan, pakaian. Tadi saya ada nampak ada India dia pakai baju kurung. Nampak dia punya perpaduan kaum di situ. Okeylah, kita sentuh pasal makanan kaum Melayu. Kaum Melayu makan nasi lemak kan. So semua pun makan nasi lemak. Adakah ada orang kata nasi lemak tak sedap? Semua bagi tadi makan nasi lemak tadi. Mi. Mi ke?
Mi goreng. Oh, okey. Maafkan saya. Tapi semua makan mi kan? Nasi lemak tak ada pula hari ni. Okay, mi pun mi. Okay, yang makanan India ni, dia orang makan maruku ke? Oh, itu waktu perayaan kan? Siapa yang tak makan maruku? Semua makan kan? Okay, yang Cina pula, dia makan Kek bulan. Apa tu? Mooncake. apa? Mooncake. 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 Oh, kek bulan apa? Mooncake. Okay. Semua pun makan makanan tu. Okey, mungkin saya boleh menambah sikit. Sebenarnya perpaduan kaum ni adalah ciri yang macam Faiz kata tadi, amat istimewa di negara kita yang tidak ada di negara lain. Okey, kita bukan sahaja berkongsi tempat, okey, sama ada daripada pendidikan, kesihatan dan sebagainya, tetapi kita juga berkongsi budaya sebenarnya. Okey, yang orang Melayunya menyambut perayaan hari raya contohnya kan. Kita jemput juga bangsa lain, dan ada bangsa lain yang memang sangat teringin nak mai beraya di rumah orang Melayu ni sebenarnya. Okey. Sama juga dengan bangsa Cina yang merayakan Tahun Baru Cina dan menjemput rakan-rakan Melayu yang lain, dan seterusnya bagi kaum India yang merayakan Deepavali dan Thaipusam juga. Okey. Sama-sama merayakan dengan kaum-kaum Cina dan juga Melayu. Okey. Baik, saya rasa penerangan tentang perpaduan kaum ni daripada Faiz dan juga Faris ada sentuh sikit, amat jelas sebenarnya. Okey. Kalau kita nak negara kita ni maju pada tahun 2020, seterusnya gemilang pada masa akan datang, yang anda merupakan pemimpin-pemimpinnya nanti, kita perlu jaga bahagian perpaduan kaum ni sebenarnya. Baik, saya teruskan dengan panel yang ketiga, iaitu Saudari Hanis. Okey, Saudari Hanis, macam saya katakan tadi, kita kena tengok apa generasi Y boleh buat kepada negara. Jadi Saudari Hanis boleh terangkan tak sumbangan dan juga peranan kita ni sebagai generasi Y terhadap pembangunan negara? Okey, dipersilakan Hanis. Okey, terima kasih diucapkan kepada moderator kita. Okey, sekarang ni saya akan menjelaskan tentang sumbangan generasi Y terhadap negara. Sumbangan ni dia ada banyak aspek. Sumbangan dari segi wang, ataupun sumbangan daripada tenaga kerja, ataupun jasa kita sendiri. Okey, kalau kita tengok sumbangan, walaupun dengan sumbangan yang kecil saja, macam contoh hari ini, anda semua hadir untuk ke program ini, yang itu pun dah dikira sebagai sumbangan. Sumbangan kepada negara kita, sumbangan kepada polis, sumbangan kepada sekolah anda sendiri. Walaupun benda kecil, tapi benda tu memang dah dianggap sebagai sumbangan. So memang tepukan gemuruh lah untuk anda semua sebab boleh sampai kat sini. Dan sumbangan yang kedua ialah sumbangan dari segi bidang akademik. Sumbangan ni ada banyak, akademik, co-curriculum dan sebagainya. Kalau dalam bidang akademik, kita boleh ambil sebagai contoh mendapat keputusan yang cemerlang dalam PMR, SPM, dalam bidang ijazah, universiti dan sebagainya. Kalau sebagai contoh, kita boleh ambil Nik Nur Madihah yang mendapat keputusan yang cemerlang, kemudian Nik Nur Amalina, dan ramai lagi lah. Sekarang ni peratusan mendapat keputusan cemerlang pun dah banyak yang kita boleh lihat. So benda ni sangat bagus untuk masa hadapan untuk negara kita lah. Macam kita dah boleh jamin bahawa negara kita akan datang ni maybe insyaAllah akan hidup dalam keadaan aman dan makmur dengan adanya pelajar-pelajar yang cemerlang ini. Kemudian dalam bidang co-curriculum, co-curriculum memang luas. Macam kita tahu, curriculum sukan, aktiviti, ada banyak pelbagai jenis aktiviti sukan. Ada bola jaring, ada bola sepak, ada renang dan sebagainya. Kalau co-curriculum ni, dia ada peringkat sekolah menengah, peringkat universiti dan sebagainya. Kalau kita boleh ambil contoh, atlet-atlet muda yang telah berjaya mengharumkan nama negara. Sebagai contoh, kita boleh ambil Panda Lila Rinang, iaitu perenang negara kita. Kemudian kita boleh ambil juga Usna Zulkifli yang akan pertama kalinya akan pergi kepada sukan Olimpik yang akan datang ni. Kemudian yang terakhir kita boleh ambil yang terbaru ni yang kita duk dengar, Pawi Khairul Idham Pawi. Khairul Idham Pawi, iaitu race biker MotoGP kita,
yang telah memenangi tempat pertama dalam kelas Moto 3. Saya siapa? Dia menjuarai, dia bertanya tajuk yang saya minat ni, dia sentuh bab motor ni, saya minat lah. Nah, Khairul Idham Pawi menjuarai 2 perlumbaan kejuaraan motosikal dunia dalam kelas Moto3. Yang pertama di Argentina, yang terbaru di Litar, Jerman. Dan memang amat membanggakan kan. Siapa tahu anak muda Malaysia boleh mengharumkan nama negara di peringkat dunia dalam bidang permotoran. Betul, macam Syed Afan kata tadi, tawa kita pun bila kita menang sesuatu dalam apa je pun kita dah happy. Ini kan pula dia dekat tempat orang menang benda bukan senang. Kemudian lagu negara aku pula berkumandang dekat sana, dekat bumi orang lain, bukan bumi Malaysia. Anda bayangkan kalau kita mesti kita dah happy, apatah lagi dia. So memang kita patut bangga dengan pencapaian beliau lah. Kemudian yang kita boleh ni dalam bidang bisnes. Bisnes ni memang terbuka, memang sangat luas dalam bidang media sosial kan, bidang bisnes online ataupun bisnes. Sekarang ni saya perhatikan bisnes ni sangat popular dalam kalangan generasi Y kini. Macam saya sebagai pengguna laman sosial sendiri, pengguna Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, saya lihat ramai generasi Y yang telah memulakan perniagaan. Walaupun perniagaan hanya perniagaan yang kecil, hanya memula sebagai tudung sebagai contoh. Tudung RM5, tudung RM10. Walaupun benda tu harga yang murah, tapi at least generasi Y tu usaha sendiri untuk mendapatkan duit untuk pendapatan mereka. Macam pelajar poli sendiri. Saya ada rakan-rakan pelajar poli yang meniaga, mereka usaha untuk mempromosikan mereka punya barangan. Usaha generasi Y itu sendiri. Benda tu sangat baguslah saya lihat sebab kita sangat perlukan benda tu untuk masa-masa yang akan datang, supaya masa-masa akan datang kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita boleh berdikari, duduk di atas kaki sendiri untuk menjana pendapatan. So yang itulah bisnes online tu yang saya sangat setuju, saya sangat support. So kesimpulannya saya sangat mengharapkan agar generasi Y ini sentiasa berusaha, sentiasa melakukan lebih banyak sumbangan kepada negara kita supaya orang negara luar akan pandang negara kita yang kita mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel ketiga, saudari Hanis. Baik, saya boleh simpulkan apa yang Hanis cakap ni. Sebenarnya kan generasi Y ni dia kena berfikir secara terbalik. Okey, dia kena tanya dalam diri dia. Bukan dia tanya diri dia apa negara boleh beri kepada dia, tapi dia patut tanya diri dia apa yang dia boleh beri pada negara dia. Okey? Boleh faham tu? Ini generasi Y. Barulah kamu ada satu semangat patriotik tu naik balik, okey, kembali kepada patriotik tu untuk bersama-sama membangunkan negara dan juga memimpin negara pada masa akan datang. Baik, Hanis ada sebut tadi berkenaan dengan media sosial kan. Generasi Y ni tak terlepas dengan media sosial. Okey. Research, okey, kajian membuktikan menyatakan bahawa 80% daripada generasi Y bangun tidur tengok phone dulu. Bukan baca doa bangun tidur. Okey. Bangun tidur dia cari phone dulu. Tak buka Facebook, tengok notification apa. Okey. Saya pun generasi Y kan. Saya pun macam tu jugalah. Okey, sama aja. Sebab apa? Kita ni hidup dalam keadaan teknologi yang macam tu, okey? Teknologi yang sedemikian. Jadi kita harus adapt. Baik, bagi meneruskan topik seterusnya berkaitan dengan media sosial ini, saya ingin menyerahkan kepada panel kita yang terakhir iaitu Alif untuk menerangkan cabaran kita sebagai generasi Y untuk mendepani media sosial pada masa kini. Dipersilakan Alif. Terima kasih kepada moderator kita. Okey, bila kita sebut tentang media sosial ni, kita selalu sangat sebut media sosial. Actually faham tak apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan media sosial ni? Sosial kita faham, interaksi antara satu sama lain. Media ni benda apa? Kita duk sebut selalu media sosial ni, kan? Duk pakai selalu ni. Agak-agak media ni benda apa? Sosial tu kemungkinan semua orang akan tahu, tapi kalau kita sebut media ni benda apa? Yang dimaksudkan dengan media ialah sesuatu informasi dari sumber informasi yang dihantarkan atau diberi kepada penerima informasi. And information from the source of information that has been sent to the retriever. Okay, penerima informasi. Itu yang dimaksudkan media. So bila media dengan sosial ni memang orang kata apa, memang kenal sangat lah, kan?
bila kita nak hantar gambar, hantar chat, hantar momen WeChat ke status Facebook dan sebagainya, itu yang dimaksudkan dengan media sosial. Dan saya boleh katakanlah, saya berani katalah, kita ni kemungkinan besar tak boleh hidup tanpa media sosial ni. Kan, macam Cik Afan cakap tadi, bangun-bangun check and set. Bangun-bangun check and set sebab apa? Media sosial ni dah jadi sebahagian daripada hidup kita. Okay, dia actually sebenarnya media sosial ni adalah salah satu ungkapan lain ataupun arti kata lain daripada satu perkataan, iaitu media baru. Media baru juga dikenali sebagai media sosial. Dia ada dua perbezaan di antara media sosial, media baru dengan media lama. Cuba kalau kita kenalkan balik zaman dulu kan, zaman Gen Y kita ni, zaman sekolah rendah dulu. Tak tahulah kan pengalaman ada ke tak? Pernah tak ada pengalaman tulis surat cinta letak bedak? Pernah tak? Semua orang pernah buat kan. Bila suka kat kawan ni, tulis surat cinta, ayat baik punya kan. Betul letak bedak, punyalah nak bagi kawan tu jatuh cinta dengan kita. Ini yang disebutkan sebagai media lama. Cara kita interaksi dengan orang tu, kita tak ada lagi mesej-mesej Assalamualaikum. Tak ada lagi mesej-mesej macam tu. Kiranya kita dulu pakai surat, pakai telefon awam, itu yang dibagi sebagai media lama. Tapi disebabkan dari masa ke semasa, dari zaman ke zaman, teknologi media ni makin lama makin canggih. Sebab tu ada istilah media baru ni, iaitu media sosial. Media sosial sekarang apa dia? Facebook, Instagram, WeChat, WhatsApp dan sebagainya lah. Dan benda ni kita use daily. Tiap-tiap hari kita guna. Sampai satu tahap kalau tak update Facebook, update status kat Facebook, WeChat sehari ni tak sah. Mesti kena update. At least habis kurang pun kena update juga. Sebenarnya kalau nak diikutkan, kegunaan media sosial ni adalah untuk memudahkan hidup kita, untuk memudahkan kerja kita. Macam panel yang ketiga dia cakap, bila dia orang buat bisnes online, itu tujuan media sosial sebenarnya untuk memudahkan kita melakukan suatu kerja. Kita tak ada susah-susah bila kita nak buat bisnes, kita nak pergi buka kedai, beli kedai dan sebagainya, tak payah. Semuanya di alamannya, semuanya secara online, boleh tanya secara terus, boleh video call dan sebagainya lah. Dan kegunaan media sosial ni sebenarnya untuk memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi akibat generasi-generasi sekarang ni, tak tahulah kan, kemungkinan separuh ataupun berkemungkinan besar generasi Y sekarang ni tak reti guna media sosial. Kadang-kadang bila ada media sosial ni, guna untuk mengumpat, guna untuk kata kat orang. Sampai satu tahap bila tak puas hati dengan seseorang ni, dia berani kata pumpang. Lepas tu hashtag mohon terasa. Tu yang Gen Y selalu buat sekarang ni. Tapi bila kita jumpa dia face to face, dia tak sebut seperti apa yang disebut dalam apa yang dikata dekat laman sosial tu. Sebab itu yang jauh beza antara media sosial dengan reality. Dan cabaran media sosial yang saya boleh nampak, yang saya boleh kupaskan ialah yang pertama, maklumat tanpa sepadan. Maklumat tanpa sepadan ni macam memang tak ada sepadan. Kalau kita search apa-apa pun, itulah yang keluar kat internet. Tapi adakah maklumat tu sahih? Adakah maklumat itu benar? Contoh, anda nak cari tentang agama, anda nak tahu tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, anda nak tahu pasal cerita-cerita Nabi, memang anda boleh search kat internet. Tapi adakah sumber itu sahih? Kan? Takut-takut update pasal benda tu ialah daripada golongan Syiah. Lepas tu kita pun duk percaya bulat-bulat pasal Syiah. Secara buta-buta percaya pasal Syiah. Itu yang saya masukkan maklumat tanpa sepadan ni. Bila kita search dekat internet, tak ada pun internet nak cakap maklumat ni tak sahih. Tak ada. Apa yang you cari, itu yang akan keluar. Cuma yang membezakannya ialah adakah sahih atau tidak maklumat tu. Dan saya seru kepada generasi Y agar lebih berhati-hatilah ketika mencari maklumat ataupun mencari sebarang informasi. Dan saya sebenarnya tak apa nak sarankanlah kalau anda belajar secara online, sebab kalau kita ikut adab belajar ni kena berguru. So saya sarankan kalau nak belajar apa-apa saja jenis ilmu, tolong minta berguru dengan seseorang. Bukan belajar sendiri, bukan belajar dengan sendiri, ataupun belajar lagi-lagi di alam maya. Sebab dalam alam maya ni macam-macam benda ada kan. Kadang-kadang maklumat tak sahih pun kita duk percaya, lepas tu kita duk sebar kat orang. Dan benda yang kedua ni yang saya nak cakap ni ialah isu viral. Bila kita belajar satu benda ni kan, kita tengok kan, kadang-kadang susunan ayat tu kan, kena nampak macam betul kan, dengan ayat dia, dengan kosakatanya, dengan tata bahasa dia, nampak sebiji, nampak macam berita tu
Kita bawa kena viral ni kan. Kena bagi tahu orang ni, viral ikut suka hati. Dapat kat orang tu pas kat orang ni, dapat kat orang ni pas kat orang lain pula. Ni tau merebak benda ni. Sedar tak sedar sebenarnya waktu tu kita dah buat fitnah tau sebenarnya. Andai kata maklumat tu tak betul, kita dah sebar kat orang. Seolah-olah kita dah fitnah orang yang diberitakan tersebut. Agak-agak tak, bila fikir balik kan, macam mana tu kita dah fitnah benda tu kan, kita dah fitnah orang. Itu yang saya nak pesan ni, itu salah satu cabaran Gen Y zaman sekarang ni. Bila dapat maklumat, dia suka viral, dia suka post, dia suka share dengan kawan-kawan. Lagi benda tu nampak macam gempak nampak macam, for example lah, dapat berita kata PM nak letak jawatan. Ni kena viral ni kena bagi tahu orang ni. Viral satu WhatsApp tu. Dan kan maklumat tu palsu. Nampak tak? Ada pengguna yang tak menjawab, yang memuatkan informasi yang tak betul. Dan cabaran yang ketiga ialah ketagihan. Ketagihan media sosial ni saya boleh sebut hampir kita semua ni sebenarnya ketagih dengan media sosial. Boleh tak sehari tak buka WhatsApp, tak buka WeChat, tak buka Facebook dan sebagainya? Sehari ya? Agak-agak boleh tak? Boleh no? Cuba anda cabar diri masing-masing. Sehari ataupun 2 hari ataupun seminggu. Seminggu tak lakukan, ataupun sehari 2 hari tak buka WhatsApp, tak buka WeChat dan sebagainya. Hidup sebagai manusia biasa, hidup sebagai a normal person, okey? Yang bangun pagi buat kerja, solat, rehat, makan, lepas tu tidur buat kerja. Itu je. Dia tak ada main dengan media sosial ni. Agak-agak boleh buat tak? Tak boleh. Sebab apa? Tak boleh ataupun agak sukar sebab kita terlalu ketagih dengan media sosial ni. Kan? Sama macam ketagih rokok, nak suruh dia berhenti rokok on the spot. Tak boleh. Mustahil. Bila ni salah satu cabaran yang di mana kita kena overcome benda ni. Okey? Kita selalu tengok kan penagih dadah boleh stop penagih dadah. Samalah macam media sosial ni, kalau anda tahu cara dia, kalau anda ada cara yang berkesan, minta laksanakan cara tu. Sebab bila anda terlalu ketagih media sosial ni, takut-takut macam anda lebih kepada media sosial, anda terlalu kerak dengan media sosial sampai satu tahap kalau duduk semeja dengan kawan pun, duduk semeja 5 orang tapi semua pakai main handset. Nampak? Anda sendiri hadapi benda ni tau. Duduk semeja tapi main handset. Kalau macam tu saya berani kata baik duduk seorang-seorang senang. Betul tak? Tak ada interaksi antara satu sama lain. Okey? Ni isu ketagih yang kita kena overcome. Kita tak naklah kita jadi generasi yang bisu, yang hanya berani berkata di alam maya, tapi bila main atas stage ni, bila main atas pentas, bila berdepan dengan orang, dia tak cakap sebiji macam apa dia cakap kat laman sosial. Okey, kita tak mahu macam tu. Dan poin yang terakhir yang saya boleh sebut ialah mudah terpengaruh dengan budaya tak sihat. Ni salah satu cabaran yang sangat-sangat kritikal lah untuk kita ni. Kita kadang-kadang bila kita buka Facebook, WeChat dan sebagainya, selalu kita tengok budaya tu, budaya ni. Bila orang tu buat, kita nak ikut. Bila orang ni buat, kita nak ikut. Salah satu budaya yang saya boleh sebut yang paling top dekat sekarang ni, sekarang ialah budaya raver dengan hipster. Budaya raver dengan hipster. Dah berluasa dah, buka Facebook raver, buka ni raver, buka ni hipster. Macam-macam lah budaya raver yang menari tikin-tikin macam tak apa-apa tu kan. Minta sangat-sangat supaya kalau boleh bila layari laman sosial ni, jangan mudah terpengaruh dengan budaya yang tak sihat tu lah. Okay? Bila sebenarnya budaya tak sihat ni dicucuk oleh orang-orang barat. Orang-orang barat sebenarnya dia orang ada satu agenda yang di mana dia orang nak kita ni ikut dia orang. Dia orang nak kita ikut dia orang supaya kita tak ikut undang-undang negara. Macam panel pertama kita sebut, dia orang tak nak kita ikut rukun-rukun negara tu. Dia orang nak kita ikut dia orang. Sebab tu kalau kita buka Facebook je, banyak je budaya yang tak sihat, banyak je benda-benda yang meraban dekat Facebook, WeChat dan sebagainya lah. Dan ini adalah salah satu cabaran yang sangat-sangat kritikal di mana remaja perlu tangani benda ni dengan minda yang rasional, dengan pemikiran yang waras. Kalau tak bendung benda ni, saya berani katalah daripada bertudung boleh free hair. Sebab apa? Terpengaruh dengan budaya barat. Daripada tak minat apa-apa, tiba-tiba minat dengan benda tu sampai satu tahap terlalu fanatik dengan benda tu, sampai kalau orang kutuk benda yang dia minat tu, dia bidah balik. Sampai satu tahap tu tahap kritikal dah tu, terpengaruh dengan budaya barat. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat kat sini, saya seru kepada semua generasi Y, generasi saya ni, minta kalau boleh apa-apa pun
kurangkan media sosial, lebihkan masa dengan family, lebihkan masa dengan kawan-kawan, insya-Allah itu adalah lebih baik daripada anda duduk depan handset je tapi tak bergenjak ke mana. Okey. Saya rasa setakat itu sajalah yang saya boleh kupaskan. InsyaAllah dari masa akan datang kita akan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Alif kerana mengupaskan isu berkaitan dengan media sosial terhadap generasi Y. Dan juga sekali lagi saya mohon untuk tepukan gemuruh kepada keempat-empat ahli panel kerana sanggup bersama-sama dengan saya di atas pentas untuk mengendalikan forum pada pagi ini. Baik, para hadirin sekalian, rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat Gen Y saya, okey. Sebelum saya menutup forum pada tengah hari ini, ingin saya bertanyakan atau ingin saya membuka kepada para hadirin sekiranya ada soalan untuk bertanya, dipersilakan. Hai, nama saya Aurash bin Muhammad Laka. Saya dari Diana 3C. Saya ada satu soalan. Boleh terangkan statistik penggunaan media sosial di Malaysia khususnya dalam kalangan JY? Yang Arun tanya ni adalah statistik penggunaan media sosial dalam kalangan Gen Y di Malaysia ni. Mungkin Alif dah buat research kot tentang statistik ni, mungkin Alif boleh terangkan sebab dia pakar media sosial sebagai panel yang pakar media sosial ni. Dipersilakan Alif. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, alhamdulillah, dan kira nasib baik saya lah. Saya ada buat satu research tentang penggunaan statistik tentang penggunaan media sosial ni. Saya ambil satu contoh simple je, Facebook. Pada tahun 2014, hampir 9.24 juta rakyat Malaysia menggunakan Facebook. Nampak tak? Punya ramai yang menggunakan Facebook. Dan saya boleh 1/3 saya rasa. 9.4 juta pada tahun 2014. 1/3 daripada rakyat Malaysia menggunakan Facebook secara keseluruhannya. Nampak tak? Yang benda ni saya boleh relatekan dengan cabaran yang saya sebutkan tadi, iaitu ketagihan media sosial. Dan pada tahun 2016 juga penggunaan Facebook ni meningkat kepada 10.9 juta orang yang menggunakan Facebook setiap hari. Banyak tu. Dan okay, kalau macam mana dengan generasi Y kita ni? Berapa ramai? Sebab Arun tanya pasal generasi Y, yang tu tadi secara keseluruhan. Kita nak tahu, Alif ada tak statistik generasi Y ni berapa peratus dia yang pakai media sosial ni? Okey, menurut kaji selidik yang saya dah buat, hampir generasi Y dalam lingkungan umur 25 hingga ke 34 tahun adalah pengguna Facebook, pengguna tegar Facebook, dan dikatakan 30% generasi Y adalah pengguna harian Facebook. Kalau nak diikutkan, kalau statistik seluruh dunia hampir 1.65 bilion pengguna Facebook harian. Kita boleh bayangkan betapa ramainya manusia yang menggunakan Facebook. Tapi kita tak nampak benda ni, sebab apa? Benda ni di alam maya. Kita nampak berapa orang, kita tak nampak. Kadang-kadang bila kita buka Facebook ni, nampak berapa orang je online. Sedangkan kalau nak diikutkan, hampir 1.65 bilion manusia yang menggunakan Facebook. Okey, maksudnya kat sini, generasi Y yang pada ketika ini berumur dalam kalangan 25 sehingga ke 34 tahun ini adalah 30% daripada 1.65 bilion pengguna Facebook seluruhnya adalah tergolong dalam kalangan generasi Y. Tengok berapa banyaknya. Jadi kalau tuan-tuan ataupun para hadirin sekalian mengambil positif daripada media sosial ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat yang positifnya dan ketepikan segala negatif. Okey? Ketepikan segala negatif, insya-Allah kemajuan negara boleh selari dengan media sosial ni sebenarnya. Okey, media sosial bukan benda yang jahat. Okey? Kita yang buat dia jahat sebenarnya. Kalau kita ada fikir dia jahat, sebenarnya kita boleh ambil yang baik. Okey? Saya sebagai moderator forum ini, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada para panel dan juga kepada hadirin yang hadir. Okey? So, forum apa kata Gen Y mengenai patriotisme ini boleh saya simpulkan sebagai kita kalangan pemilik nama generasi Y ini adalah pemimpin masa akan datang. Tak lama lagi ya, sebenarnya lagi 4 tahun Malaysia akan mencapai negara maju, negara berpendapatan tinggi, negara yang aman damai. Justru itu kita perlu bersama-sama dalam meningkatkan keupayaan
kita sebagai, dan kamu semua ni spesialnya sebagai seorang yang belajar di peringkat IPT ya. Walaupun sekolah tapi sebenarnya IPT kan. Okey, jadi kamu perlu membawa dan menerajui hala tuju Malaysia sebenarnya untuk mencapai negara maju. Okey, ambil yang positif, okey, dan ketepikan yang negatif. Jangan menyampaikan yang negatif sebenarnya. Sebab itulah teknologi yang ada pada kamu pada ketika ini kamu perlu guna dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga berpesan kepada diri saya, okey, untuk menggunakan teknologi yang ada pada kita ini ke arah yang baik dan juga mengenepikan perkara-perkara yang negatif. Okey. Justru itu saya dengan ini memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan ataupun kesilapan semasa saya mengendalikan forum Gen Y, forum apa kata Gen Y yang bertajuk patriotisme pada pagi ini. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.